والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله
ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم. Imran. Sambungan kepada ayat yang kita baca kemarin 110. Kuntum khaira ummatin, ayat 110 kemarin. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin, kamu semua adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dilahirkan, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kerana kamu menyuruh berbuat yang baik dan mencegah daripada yang mungkar dan beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Sebahagian mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik ataupun orang-orang yang kufur kepada Allah. Lan yadurrukum illa adha. Mereka yang fasik itu atau mereka yang kufur itu tidak akan memudaratkan kamu, melainkan gangguan yang kecil.
sama ada dengan lidah seperti mencerca kamu atau menjanjikan janji yang buruk kepada kamu, seperti mereka berkata kami akan mengalahkan kamu, namun kamu tetap orang yang mulia dan mereka tetap orang yang hina, sekiranya kamu benar-benar beriman dan mereka orang-orang yang tidak beriman. Satakunul izzatu lana wadh-dhillatu lahum. Pasti kemuliaan itu menjadi milik kita dan kehinaan itu menjadi milik mereka. Dalam Quran kata wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tetap tinggi kalau kamu orang yang beriman. Dan ayat ini menceritakan bahawasanya golongan yang fasik sama ada di kalangan ahli kitab yang tidak beriman ataupun sesiapa sahaja yang lain tidak beriman tidak akan boleh menimpakan mudarat kepada orang yang beriman melainkan sedikit. Wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Dan jika mereka memerangi kamu, mereka akan berpatah balik ke belakang, kemudian mereka tidak akan diberikan pertolongan. Golongan ahli kitab yang kufur kepada Allah kalau perang lawan orang beriman di zaman dulu di kalangan para sahabat, Allah mendatangkan pertolongan kepada para sahabat sehingga tidak ada satu peperangan yang disertai oleh para sahabat mereka mencapai kemenangan kecuali perang Uhud. Perang Uhud itu pun pasal sebahagian sahabat tak dengar pesanan Nabi SAW yang 50 orang duduk atas Jabal Ar-Rumah. Jangan kamu turun daripada bukit ini walau apapun terjadi, tentera pemanah. Tetapi apabila mereka melihat kemenangan peringkat awal diperolehi oleh para sahabat, musuh lari, mereka turun tinggal tempat yang dipesan itu untuk mendapatkan harta rampasan perang. Maka musuh datang daripada belakang bukit, menyebabkan tewas pada masa itu. Syekh Atiyah Muhammad Sadim rahimahullah menulis dalam kitabnya, dia kata al-ikhtilaf, perselisihan pendapat adalah perkara biasa, tetapi al-mukhalafah adalah perkara yang terlarang. Al-mukhalafah maksudnya bercanggah dengan ajaran Allah dan Rasul. Seperti tentera yang berada di atas Jabal Ar-Rumah yang meninggalkan bukit Ar-Rumah sedangkan mereka sudah dipesan jangan tinggalkan bukit ini walaupun apapun terjadi. Mereka tinggal juga. Maka hak mereka tinggal itu nama dia mukhalafah. Mukhalafah li amrillahi war rasul, bercanggah dengan perintah Allah dan Rasul. Adapun perselisihan dalam bab-bab furu' yang tu nama dia ikhtilaf, kena beza antara mukhalafah dengan ikhtilaf. Jangan sampai kalau ada orang yang melakukan perkara ikhtilaf seperti at-talaffuz bin niyyah qabla as-salah, melafazkan niat sebelum sembahyang, tu benar tu ikhtilaf bainal ulama ataupun khilaf di antara kalangan para ulama. Ada ulama kata sunat, ada ulama kata tak sunat. Yang kata sunat lebih banyak daripada tak sunat. Sunat membaca usalli sekian-sekian dianggap benda tu mukhalafah. Kerana yang menyatakan sunat itu ulama mujtahidin, ulama besar di kalangan 4 mazhab, di kalangan sebahagian besar daripada kalangan 4 mazhab. Jangan sampai yang kata baca Yasin malam Jumaat itu benda bid'ah, salah, canggah dengan syarak.
Kerana itu juga benda khilaf, bukan benda mukhalafah. Jadi beza antara mukhalafah dengan khilaf. Khilaf masyru' dalam bab furu'. Mukhalafah bercanggah dengan yang diwajibkan oleh Rasul ataupun yang diharamkan oleh Allah dan Rasul, yang itu tidak dibolehkan. Contoh mukhalafah li amrillahi war rasul seperti meninggalkan Jabal Ar-Rumah yang dilarang oleh Nabi SAW kepada para sahabat, jangan tinggal apapun terjadi. Tapi sebahagian mereka meninggalkan, akhirnya berlaku kekalahan. Lain pada itu semua menang. Perang mana pun menang. Allah datangkan pertolongan tentera dalam perang Badar, dalam perang Hunain, dalam perang Ahzab. Peperangan-peperangan yang berlaku, Allah datangkan kemenangan. Apa punca mereka mencapai kemenangan? Kerana mereka hidup sebagai orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab para sahabat mencapai kemenangan kerana kehidupan mereka dipenuhi dengan menolong agama Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa sahaja yang menolongnya. Dan sesungguhnya Allah وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. Dan sesungguhnya Allah akan menolong orang yang menolongnya. Sesiapa sahaja yang menolong Allah, Allah akan tolong orang tu. Seorang ke, ramai ke, Allah Ta'ala akan tolong. Kenapa Allah boleh tolong dia dan Allah akan tolong dia? Inna Allaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu maha kuat, lagi maha perkasa. Ayat 40 surah Al-Hajj, juzuk 17, muka surat 337. Ayat 40 dalam suratul Hajj menyatakan sesungguhnya Allah akan menolong setiap orang yang menolong Allah. Tolong hak tu kena tolong ni selalunya orang tak larat. Kawan tu nak angkat barang, nak angkat padi sekundi, nak tak atas motor dia, tak larat angkat sekundi, kita pergi tolong angkat. Pasal dia tak larat. Orang yang memerlukan pertolongan ini orang yang lemah. Tapi pasal apa Allah Ta'ala yang maha kuat disebut suruh kita tolong dia? Ini bahasa pinjaman. Seolah-olahnya dia berhajat kepada pertolongan kita. Sebenarnya dia tak berhajat. Cuma dia nak uji kita. Kalau nak ada pahala banyak, kalau nak Allah Ta'ala tolong dalam kehidupan kita, kita kena tolong dia. Sama dengan hadis Qudusi yang berbunyi, maridtu falam ta'udni. Aku sakit, awak hang tak ziarah aku masa aku sakit. Allah Ta'ala maha kuat, maha sempurna. Sakit-sakit ni sifat tak elok duk kat kita. Kita jenis sakit, kita jenis lemah. Bila lemah memerlukan pertolongan orang lain. Kita jenis sakit, bila kita sakit perlu kepada orang tolong rawat, berubat kita bagi lega. Lalu sifat itu tak sesuai bagi Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala sebut juga ada maksud yang lain. Macam sifat yang berbunyi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, Allah juga membuat tipu daya. Mereka membuat perancangan jahat, Allah membuat perancangan jahat. Dan Allah sebaik-baik pembalas, Allah sebaik-baik yang melakukan tipu daya. Lalu ulama kata yang ni maksud dia lil musyakalah, untuk membalas. Allah
wa makaru wa makarallah, depa buat perancangan jahat menipu Allah. Wa makaru, mereka buat perancangan jahat. Wa makarallah, Allah membalas perancangan jahat mereka itu. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik pembalas kepada perancangan jahat manusia. Begitu juga firman Allah Ta'ala, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah, Allah menipu mereka. Allah Ta'ala ni sifat penipu kah? Tak, penipu ni sifat tak elok. Mana boleh kata kepada Allah? Tu Quran kata. Al-makru, buat perancangan jahat ni sifat tak elok. Tu Allah Ta'ala sebut. Ulama mentafsirkan dengan tafsiran yang sesuai dengan sifat Allah, dengan diri Allah Ta'ala, yang tidak bersifat dengan sifat kekurangan. Allah Ta'ala sebut dirinya penipu, yakni Allah membalas penipuan jahat. Allah Ta'ala sebut dirinya pembuat perancangan jahat, yakni Allah membalas perancangan jahat orang-orang yang jahat. Bukan diri Allah sifat penipu. Bukan diri Allah melakukan khida', penipuan ataupun makr, buat perancangan jahat. Maksud di situ ialah membalas kejahatan manusia. Sama dengan aku sakit, awak nampak tak ziarah aku? Uish, Allah Ta'ala pun sakit juga. Kata aku, orang yang sakit. Tak. Zahir hadis sebut lagu tu sebenarnya bukan makna Allah Ta'ala sakit. Lepas tu, hamba Allah bertanya, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Macam mana engkau boleh sakit, wahai Allah? Dan kalau engkau sakit, lagu mana aku nak ziarah engkau? Sedangkan engkau Tuhan semesta alam. Allah Ta'ala jelaskan, ama wajadta anna abdi fulan marida falam ta'udhu. Apakah kamu masa hidup dulu kamu tak pernah jumpa seseorang itu pernah sakit? Seorang hamba aku itu pernah sakit, lalu kamu tidak menziarahinya. Kalau kamu melawat dia masa dia sakit, nescaya kamu dapati aku di sisinya. Maksudnya Allah Ta'ala sebut, yang sakit betul itu si fulan. Kalau kamu ziarah orang sakit, aku akan berikan anugerah yang istimewa kepada kamu. Kerana aku suka hamba aku yang ziarah orang sakit. Dalam sebuah hadis kata, sesiapa yang melawat orang sakit di pagi hari, diistighfarkan oleh 70,000 malaikat sehingga petang hari. Dan sesiapa yang menziarahi orang sakit di petang hari, diistighfarkan ataupun didoakan oleh 70,000 malaikat sehingga pagi hari. Hadis Imam Tirmizi. Jadi zahir hadis nampak macam Allah Ta'ala ni ada sifat kekurangan. Pasal apa? Dia pun sakit. Bila dibaca huraian hadis, rupanya bahasa kiasan, bahasa perumpamaan. Begitu juga ayat ini. Ayat ni kata, wala yansurannallahu man yansuruh, sesungguhnya Allah akan tolong orang tolong dia. Allah Ta'ala pun nak pertolongan kita juga. Dia maha kuat. Pasal apa kita nak kena tolong dia? Maksud tolong dia, tolong agama dia, bukan tolong dia. Tolong dia, ini tolong agamanya. Sebagaimana firman Allah dalam ayat 7 surah Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, pasti Allah menolong kamu. Dan Allah menetapkan kaki kamu, yakni menetapkan pendirian kamu dalam kebenaran. Jika kamu menolong Allah, yakni tolong agama Allah, tolong mengaji bagi kenal agama Allah, tolong faham agama Allah, tolong beramal dengan agama Allah, tolong ajak orang kepada agama Allah. Itu maksud menolong Allah. Kalau orang kita tolong, kutlah pasal dia tak larat. Manusia ni jenis lemah. Dia kuat tang tu, dia lemah tang ni. Dia reti tang tu, dia tak reti tang ni. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Jadi kita lemah, kadang-kadang kita perlukan pertolongan orang dalam bab-bab tertentu.
Dalam ayat ni cerita Allah Ta'ala kata siapa tolong dia, dia tolong kawan tu balik. Yakni menolong agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ditafsirkan sedemikian. Tak boleh kata tolong Allah kerana Allah Ta'ala maha kuat, tak memerlukan pertolongan kita. Maka dalam kitab-kitab tafsir ditafsirkan orang yang menolongnya, yakni menolong agama Allah. Wala yansurannallahu man yansuruh, sesungguhnya Allah akan tolong orang yang menolongnya. Innallaha laqawiyyun azizun, sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Siapakah sifat orang-orang yang akan Allah Ta'ala tolong? Ayat 41 surah Al-Hajj menyatakan 5 sifat. Kita kadang-kadang tak dapat pertolongan kerana kita tak ada 5 sifat ini. Kita menghadapi orang kafir, kita ditindas. Kita menghadapi masalah yang kita hadapi dalam masyarakat. Masalah itu tak hilang-hilang. Kuih bertambah lagi ada. Mungkin kerana kat kita tidak ada sifat ini menyebabkan kita tidak ditolong. Kalau ada pun seorang dua. Kalau 10 orang yang ada 2 orang, 8 orang lagi tak ada. Majoriti tak ada sifat untuk mengundang pertolongan Allah. Minoriti saja ada. Macam mana sifat orang yang mendapat pertolongan Allah? 5 sifat. Sifat pertama, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata. Orang-orang yang jika kami memberikan kedudukan kepadanya atas muka bumi. Yang pertama, aqamus salah, mereka mendirikan sembahyang. Allah bagi kedudukan kita atas muka bumi, Allah bagi peluang kita hidup atas muka bumi, pegang jawatan atas muka bumi. Sebarang jawatan yang kita pegang selama jawatan itu jawatan yang baik. Bukan jawatan jahat, bukan jadi perompak, bukan jadi pencuri, bukan jadi pembunuh orang. Itu jawatan jahat. Hidup atas muka bumi buat dosa. Ni jawatan elok. Jawatan jadi cikgu, jawatan jadi penoreh getah, jawatan jadi petani, jawatan jadi nelayan, jawatan jadi YB, jawatan jadi peniaga. Apa-apa jawatan pekerjaan yang halal yang kita dapat, maka kita isi kedudukan yang Allah bagi hidup atas muka bumi dengan 5 perkara. Kalau 5 perkara ini ada pada diri kita, insya-Allah pertolongan Allah akan datang kepada kita. Yang pertama, aqamus salah, mereka mendirikan sembahyang. Apa itu mendirikan sembahyang? Yakni melakukan sembahyang dengan cukup 4 perkara. Cukup syarat-syarat sembahyang, cukup rukun-rukun sembahyang, cukup khusyuk, dan yang keempat, adab sembahyang. Sembahyang dengan beradab di dalam sembahyang dan di luar sembahyang. Dalam sembahyang sebagaimana yang dijelaskan oleh alim ulama berdasarkan kepada ijtihad mereka melalui Al-Quran dan Sunnah. Adab sembahyang lagi, lepas pada sembahyang tak buat benda yang terlarang. Adab sembahyang dijelaskan oleh ulama banyak. Salah satunya ayat dalam suratul Ankabut, wa aqimus salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Sekiranya orang sembahyang itu boleh mengekalkan adab yang baik dalam sembahyang dan boleh menjaga dirinya daripada melakukan perkara keji dan mungkar di luar sembahyang, dia sudah memiliki adab sembahyang yang istimewa. Sembahyang dengan 4 perkara itu dinamakan mendirikan sembahyang. Yang pertama, cukup syarat-syarat sembahyang. Alhamdulillah, semua orang sembahyang kena cukup syarat. Tak cukup syarat sembahyang tak sah. Syarat sembahyang seperti menutup aurat, bersih daripada hadas kecil, hadas besar, menghadap kiblat dan sebagainya. Yang kedua, rukun sembahyang. Semua orang cukup rukun sembahyang 14. Kalau dia tak cukup 14, dia sembahyang rukun dia hanya 13, sembahyang dia tak sah. Had nombor 1, nombor 2, semua orang kena kenal dan semua orang kena penuhi
Tak cukup, tak boleh. 3 dengan 4 tak sama. Nombor 3 khusyuk. Ada orang khusyuk 4 rakaat, ada khusyuk 1 rakaat, ada khusyuk setengah rakaat. Khusyuk sunat muakkadah menurut jumhur ulama, fard wajib menurut Imam Ghazali rahimahullah. Khusyuk dalam semayang tak sama. Apa makna khusyuk? Sebagian ulama kata hudurul qalbi wa sukunul jawarih, hadir hati dalam semayang dan diam anggota. Kita semayang hati kita tak hadir sebahagiannya, pi tak rata. Tuan duduk atas jadah, hati dia pi Kuala Lumpur Ustaz, pi Bombay Ustaz, pi tengok Ainustan, pi tengok jumlah coronavirus berapa orang tahun ni hari. Ingatan kita terbang kata, bukan duduklah semayang pun. Kita khusyuk tak berapa ada. Khusyuk hudurul qalbi, hadir hati dalam semayang, wa sukunul jawarih, dan anggota kita diam, tak bergerak melainkan yang dituntut, bergerak untuk rukuk, i'tidal, sujud dan sebagainya. Khusyuk tak sama. Ada kau untuk khusyuk lebih, kau ni khusyuk kurang. Kau ni tak khusyuk terus. Yang keempat, adab semayang, yang tu pun tak sama. Maka orang yang mendirikan sembahyang, yang sembahyang dengan 4 perkara itu, nama dia mendirikan sembahyang. Yang kedua, yang mendapat pertolongan Allah, wa atawuz zakah. Mereka yang membayar, mengeluarkan ataupun menunaikan zakat. Sembahyang itu ibadat tubuh badan, zakat itu ibadat harta. Mereka membayar zakat. Yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf, dan mereka menyuruh dengan kebaikan. Mereka kempen diri mereka dan orang lain ajak buat baik. Yang keempat, wa nahau 'anil munkar, dan mereka melarang daripada kemungkaran, melarang diri mereka dan orang lain daripada melakukan perkara mungkar. Dan sifat yang kelima, walillahi 'aqibatul umur, dan kepada Allah lah kesudahan segala urusan, yakni pahala dan siksa. Segala kerja buat yang mereka lakukan, mereka sedar dan berpegang, apa yang saya buat daripada celik mata sampai pejam mata, pasti ada balasan dia. Kalau saya buat benda baik, saya akan dapat pahala, balasannya syurga. Kalau si fulan tu buat benda jahat, benda dosa, benda buruk, mesti Allah balas. Sama ada di dunia ataupun di akhirat. Di dunia didatangkan huru-hara dalam hidup, masalah dalam hidup, masalah hati dia, masalah diri dia, masalah suami isteri, masalah keluarga, masalah masyarakat, masalah negara, masalah dunia. Mesti kehidupan di dunia pura-puranda kalau saya tidak melakukan kebaikan. Allah janji dalam Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang berpaling daripada mengingatiku, maka baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang huru-hara, kehidupan yang tak bahagia, kehidupan yang buruk. Kalau hidup dia tak ingat ke Allah, tak taat kepada Allah Ta'ala. Di dunia Allah Ta'ala tunjuk dah tak elok ke orang yang tak betul dalam dengan agama. Di akhirat lagi teruk. Walillahi aqibatul umur, mengingatkan kepada kita bahawasanya apa yang saya buat, segala umur, segala urusan yang saya lakukan, Allah akan memberikan pembalasan yang setimpal dan sesuai dengan perkara, dengan perbuatan itu. Sama ada kalau baik, Allah balas baik di dunia, di dalam kubur di akhirat. Kalau buruk, Allah balas buruk di dunia, dalam kubur di akhirat. Segala kerja buat saya pasti mendapat balasan pada Allah. Cuma lambat dengan cepat, segera dengan tak segera. Maka saya tak berani buat benda jahat, kerana saya takut saya ditimpa balasan jahat, siksaan di dunia dan di akhirat. Orang yang berfikir, memikirkan segala kerja buat dia
pasti akan mendapat kesudahan yang sesuai dengan kerja buat dia. Dia akan berhati-hati dalam kata-katanya, berhati-hati dalam perbuatannya, berhati-hati dalam niat dan tindakannya. Takut hak dia buat tu benda tak elok, Allah Ta'ala balas tak elok. Dia sedar segala kerja buat dia akan dibalas oleh Allah, menyebabkan dia buat baik siang malam di sebarang masa dan tempat untuk mengundang balasan yang baik. Orang ni Allah Ta'ala tolong. Hak nombor 5 ni sebahagian dari kalangan manusia kecundang. Dia tak fikir balasan Allah. Apa aku nak buat, aku buat. Apa aku nak kata, aku kata. Apa aku nak niat, aku niat. Balasan aku tak fikir. Orang yang tak fikir kepada balasan, lebih-lebih lagi balasan di akhirat, orang ini sedang berada di dalam kesesatan. Siapa kata? Ayat 26 surah Sad, juzuk 23. Surah Sad, juzuk 23, ayat 26. Allah berfirman, surah Sad ni lepas pada surah Saffat. Surah Saffat lepas pada surah Yasin. Surah Yasin, surah Saffat, surah Sad. Allah berfirman pada ayat 26, juzuk 23, muka surat 454. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisabi. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang sesat, yang tersesat daripada jalan Allah itu, lahum adzabun syadidun, bagi mereka itu siksa yang amat keras, siksa yang amat berat. Kenapa mereka sesat daripada jalan Allah? Kenapa mereka mendapat siksa? Kerana mereka lupa hari perhitungan dan pembalasan. Bima nasu yaumal hisab, dengan disebabkan mereka lupa kepada hari perhitungan dan pembalasan. Orang hak buat kerja tak ingat akhirat, yang penting aku kerja hidup senang di dunia, akhirat aku tak peduli macam mana balasan dia. Orang ni tak betul. Sebab itu mengingati akhirat kewajipan, menyebut akhirat kewajipan yang sering kita baca dalam Fatihah, iaitu Maliki Yaumiddin, Raja yang menguasai hari perhitungan dan pembalasan. Yaumiddin ay yaumil hisabi wal jaza, hari perhitungan dan pembalasan. Surah Fatihah mengajar kepada kita, kalau kita buat benda baik, kita dibalas dua, dunia dan akhirat. Kalau seseorang tu buat benda jahat, dibalas dua juga, dunia akhirat. Mana ayat yang kata Allah Ta'ala boleh balas kebaikan kita di dunia? Rabbil Alamin. Allah Maha Pentadbir seluruh alam. Dia boleh balas ni kebaikan yang kita lakukan. Mana ayat kata Allah boleh balas kebaikan kita di akhirat juga? Rabbil Alamin 1, Malik Yaumiddin 2. Allah berkuasa menghitung dan membalas di akhirat. Begitu juga kejahatan. Allah berkuasa untuk membalas kejahatan seseorang di dunia ini. Dalilnya Rabbil Alamin, Allah pentadbir seluruh alam. Bila kita tadbir diri kita, harta kita, di mata kita, telinga kita, keluarga kita, ikut suka kita, kadang-kadang bercanggah dengan kehendak Allah, Allah mampu membalas segera di dunia. Guna mata tengok yang haram, Allah boleh bagi buta mata kita bila-bila masa. Guna akal fikir yang kotor, yang dosa, yang buruk, Allah boleh jadi gilakan akal kita putih waya bila-bila masa. Guna kaki untuk tendang orang, untuk terkajang orang, untuk buat benda jahat, Allah boleh bagi patah kaki, boleh bagi lumpuh kaki bila-bila masa. Guna jawatan untuk buat benda dosa, Allah boleh tarik jawatan tu bagi dipecat daripada jawatan tu bila-bila masa. Ada orang pegang jawatan, dia duduk sangka boleh pegang sampai habis. Tengah jalan hilang jawatan tu. Aku duduk berasa jadi YB ni sampai 5 tahun, 2 tahun hilang.
Aku duk berasa pegang jawatan sampai pencen umur 60, umur 50 hilang dah. Hilang sama ada dia dipecat daripada jawatan itu ataupun dia ambil nyawa dia, mati awal. Umur 50 tak ada pencen, mati dah. Allah yang memberikan jawatan, boleh ambil jawatan itu bila-bila masa. Allah yang memberikan kesihatan, boleh tarik kesihatan, bubuh kesakitan bila-bila masa. Allah yang bagi tubuh badan yang sihat, boleh bergerak, boleh lumpuhkan tubuh badan seorang itu bila-bila masa. Allah yang bagi nyawa untuk kita bernyawa, boleh bagi kita mati sekelip mata. Bagi serangan jantung, mati lala tu. Maka kesihatan yang kita dapat perlu kita syukur. Mata yang terang perlu kita syukur, dengan mata itu jangan tengok yang haram. Telinga yang jelas, yang tak pekak, yang tak tuli, kita kena dengar yang baik. Jari yang tidak lumpuh kena tulis yang baik. Handphone yang kita miliki kena buat pahala dengan handphone itu, bukan dengan buat dosa. Kerana Allah berkuasa tarik semua yang dia bagi kat kita sekelip mata bila-bila masa. Cuma Allah tak hukum walaupun duk buat jahat, kerana Allah memberi peluang, nama dia imla. Fa amlaytu lil kafirina summa akhadtuhum fa kaifa kana nakir. Surah apa ni? Fa amlaytu, aku bagi tangguh kepada orang yang ingkar. Juzuk 17 suratul Hajj ayat 44. Wa ashabu Madyan wa kudziba Musa fa amlaytu lil kafirin summa akhadhtuhum fa kaifa kana nakir. Orang yang jadi ashabu Madyan, penduduk yang hidup di zaman di kalangan Nabi Shu'aib, umat Nabi Shu'aib, nama ashabu Madyan di Jordan. Wa kudziba Musa, orang yang mendustakan Nabi Musa. Fa amlaytu, aku bagi tangguh kepada orang yang ingkar. Orang yang nak buat ingkar juga Allah menangguh hukuman. Walaupun dia duk cakap bohong, Allah Ta'ala tak hukum lidah dia. Walaupun dia duk tengok yang haram, Allah Ta'ala tak butakan mata dia. Aku bagi tangguh kat dia. Tapi dia tak mau betul juga, sampai satu masa summa akhadhtuhum fa kaifa kana nakir. Ketika itu aku ambil dia secara mengejut. Aku hukum dia secara mengejut. Ketika itu dia tak ada harapan nak dapat belas kasihan dah. Sebagaimana firman Allah dalam suratul An'am. Ayat 40 lebih dalam suratul An'am. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Falamma nasu, tak kala depa lupa, ma zukkiru bihi, apa yang diperingatkan kepada mereka. Orang peringat kata riba tu haram, depa duk terlibat dengan riba juga. Orang peringat kata rasuah tu tak boleh, depa duk makan rasuah juga. Orang peringat kata mata tu jangan tengok yang haram, depa nak tengok juga yang haram. Otak tu jangan duk fikir hak kotor, hak Allah murka, duk fikir juga benda yang dosa. Bila depa lupa segala larangan-larangan Allah, depa nak buat juga yang Allah larang. Apa Allah bagi kat depa? Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Nescaya kami bukakan bagi mereka itu pintu segala sesuatu, pintu kesenangan, kemewahan. Dah nak terlibat dengan rasuah juga, ambil rasuah banyak-banyak. Aku habaq dah kat hang kata riba tu haram, nak terlibat dengan riba, ambil riba banyak-banyak. Allah Ta'ala habaq kata melihat yang dosa itu haram. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang beriman jaga mata mereka. Yang lelaki jaga mata, qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna, yang perempuan jaga mata. Tiba-tiba lelaki dengan perempuan tak mau jaga mata juga. Mata dia tengok yang terlarang, dia tak rasa takut apa, hang tengok puah-puah. Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim, ayat 44 suratul An'am, juzuk 7 dalam Quran.
Bila diperingatkan perkara-perkara yang tak elok, depa nak buat juga benda tak elok lah tu, fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kami bukakan kepada mereka pintu segala sesuatu. Maksudnya nak benda tak elok, hang terus. Hang nak kemewahan, kemajuan, ambil. Nak lebuh raya, nak bangunan, nak ambil. Dalam keadaan hang tetap lupa apa yang Allah peringatkan hang. Hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila mereka sedang bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka. Duk syok minum arak, duk syok main judi, duk syok terlibat dengan riba, duk syok buat dosa, tengah-tengah daripada buat dosa itu, akhaznahum baghtatan, kami ambil nyawa mereka secara mengejut. Bagi mati terkejut, fa izahum mublisun, ketika itu mereka berputus asa daripada rahmat Allah. Allah tak kesian dah lepas pada itu. Dan inilah yang berlaku kepada Fir'aun. Masa Nabi Musa duk ajak buat baik, dia tak peduli, dia lawan Nabi Musa, nak bunuh lagi ada. Maka masa dia nak mati, dia menyesal. Dia kata dia beriman dengan pegangan Nabi Musa dan Bani Israel. Masa nak mati dia menyesal. Dia beriman, masa tu Allah tak terima dah. Hang nak mati baru hang betul no. Dulu masa hidup apa Nabi Musa kata hang tak mau pakai terus. Maka Quran merakamkan dalam Al-Quran. Lepas pada mati, badan dia diselamatkan. Litakuna liman khalfaka ayah. Kami selamatkan engkau wahai Fir'aun lepas engkau mati, supaya menjadi tanda kepada orang selepas engkau. Badan Fir'aun ada sampai lah, tak reput. Duduk dalam muzium di Kahirah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Fir'aun walaupun tenggelam dalam laut mati, tapi badan dia tu Allah selamatkan supaya menjadi tanda kepada orang kemudian. Ambil pengajaran. Fir'aun badan dia ada dalam muzium di Mesir, di Kahirah. Tempat tu nama Ramsis ke apa. Saya pergi masuk dah muzium tu. Dia kata, jom kita pergi tengok badan Fir'aun. Aku tak mau. Ada satu tempat diletakkan badan Fir'aun di situ. Fir'aun lawan Nabi Musa, Quran kata badan dia ada. Ada sungguh. Lepas dia mati tenggelam, dia jumpa badan dia, dan badan dia terjaga sampai lah di Kahirah, Mesir. Fir'aun masa nak mati baru menyesal, baru mengaku nak beriman, baru mengaku nak jadi orang baik. Masa tu Allah tak terima kata-kata Fir'aun. Allah peringat dalam ayat 44 ni, orang tak betul dengan dia, apa yang dia larang, lupa nak buat juga, hang buat puas-puas. Sampai satu masa aku ambil nyawa hang, masa tu hang tak ada peluang nak dapat belas kasihan aku. Baik itu orang yang mengaji banyak, dia tak berani buat jahat. Kalau dia masih nak buat jahat, berarti dia terlupa amaran ayat ini. Kadang-kadang dia buat jahat di dunia, Allah tak balas. Allah balas di akhirat. Kadang Allah tak balas masa nak mati dengan lepas dengan akhirat. Itulah yang kena kepada Fir'aun. Sehingga Quran kata balasan kepada Fir'aun dunia akhirat. Dunia Fir'aun sihat elok, duit banyak, pangkat besar, jadi raja pula. Dia kena teruk masa nak mati. Sehingga kan Quran kata فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Lalu Allah siksa Fir'aun dengan siksa di akhirat dan di dunia. Dunia dia kaya, dunia dia pangkat besar, dunia dia penyokong ramai. Pasal apa kata kena siksa di dunia? Dia siksa masa nak mati, teruk. Mati lemah tenggelam dalam laut merah. Lalu Allah berkuasa membalas kerja buat manusia di dunia sebelum di akhirat. Kalau di dunia tak kena, akhirat pasti kena. Maka kita nak balasan yang baik. Dua-dua, di dunia dapat balasan baik, di akhirat balasan baik. Kita kena
mengingati firman Allah ayat 41 surah Al-Hajj, walillahi aqibatul umur. Bagi Allah akibat segala urusan, balasan terhadap segala perbuatan, sama ada pahala ataupun dosa, sama ada nikmat ataupun malapetaka di dunia dan di akhirat. Orang yang bersifat 5 sifat ini mesti Allah tolong. Sifat pertama mendirikan sembahyang, sifat kedua mengeluarkan zakat, sifat ketiga menyuruh kepada kebaikan, sifat yang keempat melarang daripada kemungkaran, sifat kelima segala kerja buat saya, setiap kelipan mata, setiap saat yang saya buat di mana saja saya berada, pasti urusan itu, balasan itu Allah bagi. Maka saya nak balasan yang baik, saya kena buat baik. Kalau saya tak boleh buat baik pun sekalipun, sepaling kurang saya tak buat benda buruk. Jangan sampai baik tak buat, duk isi kehidupan dengan keburukan. Oh, aku duk buat jahat tak pernah kena buruk. Balasan buruk pun, aku tak semayang, aku tak puasa, aku menega duit banyak daripada orang lain. Hak duk semayang dengan puasa, hutang keliling pinggang. Aku semayang pun tak, puasa pun tak, sihat tak ada penyakit. Hak duk semayang 14 penyakit. Dia duk nampak di dunia saja. Yang tu istilah ilmu tauhid nama kata istidraj. Istidraj mana diberikan kemewahan, kesenangan, kebaikan untuk diseksa kalau dia tidak bertaubat. Macam kita bagi padi ke ayam, tujuan kita bagi kerana kita nak buah pisau di tengkuk ayam. Tak bagi, dia tak main dekat. Bagi padi. Ayam pun makan padi syok. Syoknya makan padi hari ni, tak gaduh curi dah. Selalu tuan aku jemuk, aku pergi makan. Dia baling dengan ketui batu, dengan kayu, aku lari. Selalu aku nak makan padi, kena mencuri. Hari ni dia panggil aku, dia buah padi depan dia. Bagi aku makan dengan elok. Ayam kata kita sayang kat dia. Pasal tabung padi kat kita. Bila aku tengah makan, rupanya dia nak tangkap, nak sembelih aku buah pisau, nak buat gulai ayam, aku tak sedang. Maka kita tabur padi ke ayam, tujuan nak bagi dia ghalit dengan padi tu. Bila dia ghalit, kita tangkap, kita sembelih dia. Maka ada orang yang Allah bagi kemewahan, kesenangan, kesihatan, nak bagi dia ghalit dengan kesihatan itu. Syok aku tak semayang pun sihat, syok aku tak puasa pun menega untung pada orang lain. Duit berlambak-lambak. Walaupun aku tak buat yang Allah wajib, aku tak tinggal yang Allah haram, aku lebih senang pada orang lain. Yang tu nama dia istidraj. Allah bagi nikmat, dia guna nikmat untuk lawan Allah Ta'ala, untuk derhaka kepada Allah. Kalau dia tak bertaubat, dia akan kena balasan yang buruk. Awalam yaral insanu anna khalaqnakum min nutfatin. Dalam surah apa? Dalam surah Yasin. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. Kami ciptakan mereka, kami bagi nikmat pada mereka. Bila mereka dapat, mereka lawan kami secara terang-terangan. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. Mereka menjadi musuh yang jelas kepada kami. Aku bagi nyawa kat dia, aku bagi sihat kat dia, aku bagi kesenangan kat dia, dia lawan aku. Allah Ta'ala kata, ada di kalangan manusia tak sedar kelebihan yang dia dapat Allah bagi. Bila dia dapat kelebihan, dia menentang Allah, dia bercanggah dengan kehendak Allah. Ada orang kena sedemikian. Dalam surah Yasin kata sedemikian, khasimun mubin. Mereka menjadi musuh yang terang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 41 suratul Hajj menceritakan sifat orang-orang yang mulia. Yang kita tak dapat pertolongan Allah, mungkin tak cukup 5 ni kat kita. Aku duk harap pertolongan, tak hilang-hilang. Menghadapi musuh, aku kalah dengan kafir. Menghadapi masalah kau bertambah, tak berkurang. Mungkin 4-5 benda ni tak ada kat kita. Dosa pahala tak ada dalam kehidupan kita. Balasan Allah Ta'ala tak ada. Yang penting apa aku nak buat, aku buat. Tak kira benda tu dosa pahala. Hak nombor 5 ni tak ada kat kita. Semayang pun tak tahu mana. Zakat pun zakat fitrah ya Allah. Zakat lain tak ada. Zakat fitrah tak apa segantang. Baru RM10, baru RM7. RM7 2 rupang. Zakat tu ribu-ribu. Zakat pun tekat zakat fitrah ya Allah.
Menyuruh kepada ma'ruf, tekoh baik, tekoh tak baik. Melarang daripada mungkar, tekoh terlibat dengan mungkar. Lepas tu perbuatan kita tak fikir dosa pahala, tak fikir balasan. Allah berkuasa balas bila-bila masa hidup dan di dunia dan di akhirat terhadap benda yang kita buat. Kalau 5 sifat ni ada kat kita dalam menghadapi kekufuran, dalam menghadapi masalah, insya-Allah Allah Taala tolong dan hilangkan masalah yang kita hadapi. Dan inilah yang Allah anugerahkan kepada para sahabat dan kepada orang-orang yang baik di zaman dahulu yang kita baca sejarah mereka. Mereka duduk dalam masalah, Allah selesai. Mereka duduk dalam menghadapi musuh, Allah berikan kemenangan. Yang kita jumpa dalam kisah orang-orang yang mulia di zaman dulu. Kisah orang-orang yang soleh zaman dulu, mereka susah duit tak ada, Allah Ta'ala hantar orang yang bagi duit. Mereka sakit, Allah Ta'ala hantar orang tolong main ubat. Mereka duduk dalam menghadapi musuh, Allah hantarkan kemenangan dalam menghadapi musuh. Umur khariqah lil'adah, karamah, perkara mencarikan adat, Allah anugerah kepada mereka. Dulu saya mengaji, dulu ada kisah-kisah kitab tajuk dia kisah orang-orang yang saleh. Kawan tu susah, duit tak ada, Allah Ta'ala hantar seseorang yang bagi duit ke dia. Dia tanya kawan tu, macam mana hang boleh bagi duit kat aku? Aku mimpi suruh mai bagi duit kat hang. Allah Ta'ala hantar dalam mimpi seseorang suruh tolong seseorang. Pasal apa? Pasal dia duduk dalam beramal dengan 5 perkara ini, hajatnya ditolong oleh Allah. Allah permudahkan orang-orang tertentu menolong hajat dia. Kita sendiri pun mimpi tak ketahuan hala, nak harap orang mimpi mai kita elok. Maka 5 perkara ini kita kena cek balik. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, kena usaha. Kerana ini kumpulan yang mendapat pertolongan Allah. Panjanglah. Esok kita sambung ayat lain pula. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.